Hai semua. Untuk kelas kali ini, saya fokuskan kepada ujian pengawalan kualiti sebuah prosesor automatik. Okey, kita mulakan. Okey, objektif bagi pengawalan kualiti sebuah prosesor automatik ialah pertama, untuk memastikan prosesor berfungsi pada prestasi dan suhu yang optimum. Yang kedua, untuk mengenal pasti masalah yang akan timbul. Dan yang ketiga pula, untuk mengenal pasti langkah-langkah diambil untuk mengatasi supaya prosesor kekal dengan prestasi yang optimum. Okey? Seterusnya, kita pergi kepada peralatan ujian. Pertama ialah meter pH elektrik. Kegunaan meter pH elektrik adalah untuk membaca pH dan pastikan kadar penambahan larutan pemprosesan adalah betul. Okey. Kedua, larutan ujian sisa-sisa tiosulfat adalah bertujuan untuk menentukan keberkesanan proses pembasuh iaitu washer dan hayat simpanan redograf. Okey, yang ketiga, jangka suhu alkohol untuk ukur suhu larutan kimia pemprosesan. Okey, yang keempat, kertas perkadaran argentum untuk ukur kepekatan argentum di fixer untuk pengembalian argentum dan pastikan penambahan fixer mencukupi. Okey, yang seterusnya, sensitometer dan densitometer adalah untuk menentukan dan memonitor indeks kelajuan, indeks kabut dan indeks kontras prosesor. Okey, untuk peralatan ujian, para pelajar perlu tahu dan perlu senaraikan ke semua peralatan ujian dan juga fungsinya. Okey? Seterusnya, kita pergi kepada ujian sensitometri pula. Okey? Objektif ujian sensitometri ialah pertama, untuk menentukan dan memonitor indeks kelajuan, indeks kontras, kabut bagi satu prosesor automatik untuk memastikan mutu dan penyelenggaraan prosesor tersebut adalah terkawal. Sebelum kita pergi kepada macam mana untuk mencari indeks kabut, indeks kelajuan dan indeks kontras, kita kena reflect kembali bagaimanakah cara kita melakukan ujian sensitometri. Okey? Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak lakukan ujian sensitometri untuk filem menggunakan sensitometer. Okey, pertama peralatan yang perlu digunakan adalah sensitometer. Ni adalah sensitometer. Okey. Okey, filem yang belum didedah. Okey, kemudian peralatan untuk memproses filem, kemudian densitometer untuk kita kira nilai density untuk setiap jalur. Okey. Okey, selepas tu kita perlu ada kertas graf, pensil dan pembaris yang bersesuaian lah, ya. Okey. Okey. Ini adalah sensitometer, ya. Sensitometer yang kita gunakan dalam menghasilkan jalur sensitometri. So, apa yang ada pada sensitometer ini ialah pertama, dia ada satu button blue, button biru dan button hijau. Okey, button biru adalah untuk filem yang sensitif pada cahaya biru dan maka button hijau pula pada kita akan tekan dia kalau kita guna filem yang sensitif dengan warna hijau. Okey. So ini adalah button expose dia. Ya. Okey. Kalau kita buka dia, kita tengok kita buka dia, you all nampak kat sini. You all nampak kat sini dia ada warna
Tengok warna dia ada jalur kat situ kan. So daripada jalur ni maksud saya. Jalur ni. Kan mana nampak jalur ni. Okey. Ujian sensitometer filem ini kita buat di bilik gelap. Kalau anda semua tengok, bilik gelap ini ialah bilik yang dah kita pasang safe light. Safe light ini adalah lampu berwarna merah yang sesuai untuk filem. Okey. Jadi kalau kita tengok di situ, okey, saya akan expose pada pinggir-pinggir filem. Okey, expose pada pinggir filem. Kemudian saya tekan button expose. Dan saya ambil pinggir filem kedua, saya tekan button expose. Okey. Pinggir ketiga dan saya tekan button expose. Okey. Okey, kemudian bila dah expose ketiga-tiga pinggir itu, maka apa yang perlu kita lakukan ialah kita perlu proses filem tersebut untuk hasilkan jalur sensitometri. Okey, cara bagaimana kita nak buat ujian sensito, macam mana kita nak expose pada filem, ialah kita kena buat dalam bilik gelap. So tapi saya tunjukkan jugalah dalam bilik yang terang ni kan. Tadi saya tunjuk pada di dalam bilik gelap, so tak berapa jelas ya. So apa yang berlaku dalam bilik gelap, apa yang kita buat ialah pertama kita kena pilih filem tu filem yang sensitif pada cahaya mana ya. Okey, contohnya saya guna filem yang sensitif pada cahaya biru, so saya tekan biru. Okey, so saya akan buka ni. Saya akan letakkan filem di atas sini. Okay, ini semua buat dalam bilik gelap ya, sebab kita tak nak filem terekspos. Okay, then macam ni lah. Okay, so saya akan exposekan guna button expose. So kita expose. Okay, okay, expose sampai button tu berhenti. Okay, so kita buat untuk yang pinggir yang sebelah lagi pula. Okey. Kita pastikan dia rapat, so kita tutup. Okey, dan kita tekan expose sekali lagi. Okey, sampai bunyi itu berhenti. Macam tu juga seterusnya untuk yang sebelah lagi. Okey, ingat ya, ini dibuat dalam bilik gelap. So kita expose lagi. Bukan di bilik yang terang macam ni. Ini saya bagi tunjuk contoh lah bagi you all boleh nampak dan faham ya. Okey, ini filem yang telah saya expose tadi. Kononnya kita dah expose dalam bilik gelap. So kita pergi cuci dulu dalam prosesor automatik ya. Ini adalah hasil dari pemprosesan. Jadi kita dapat jalur sensitometri pada setiap pinggir filem. Okey. Okey, ini tangga sensitometri. Bila kita dah cuci filem, maka bila kita dah dedahkan pada sensitometer dan kemudian kita cuci filem, maka jalur ini akan terhasil lah kalau you tengok kat situ So kita pergi kepada jalur pertama. Okey, jalur kedua, 3 dan seterusnya jalur ke 21. So biasanya jalur pertama ini, kalau you tengok sini density dia, ini adalah density, kawasan sini adalah tiada dedahan lah. Maknanya kawasan sini pun sama, tiada dedahan. Okey, maknanya kawasan tiada dedahan lah. Okey, ini kita panggil biasanya tangga pertama ini adalah kabut. Ini adalah kabut base ataupun base fork lah. Okey, ini seterusnya. Ini 1, ini tangga 2, 3, 4, 5 dan seterusnya lah.
Okey, saya ada sebut tentang tangga 11. Ni adalah tangga 11. Tangga 11 ni adalah tangga standard untuk kita tahu kelajuan filem untuk jalur 21 tangga 11. Okey. Okey, tangga kontras. Biasanya kita nak tahu kontras, nilai kontras adalah tangga 13 ini tolak kepada tangga 9. Okey. Ini contohlah. Okey, nanti you all akan belajar detail lagi dalam semasa SEM 5. Okey. Ini cuma nak tunjuk je lah apa yang terjadi apabila kita dah dedahkan filem kepada sensitometer dan kemudian kita cuci, maka inilah kejadiannya. Inilah yang kita nampak pada filem. Okey. Kalau kita tengok kat sini ada 4 dedahan lah saya buat. Okey. 4 dedahan. Sorry, ada 3 dedahan kat sini, ada 3 dedahan Ada 3 dedahan. Dekat filem ni ada 3 dedahan. Kita besarkan sikit. Ini adalah satu densitometer. So, densitometer adalah bertujuan untuk mengukur nilai density pada jalur sensitometri kita. So, pertama, densitometer tu kita kena calibrate dululah, buat kalibrasi supaya ia boleh digunakan dengan sempurna dan tiada bacaan yang tidak tepat. Video ni hanya menunjukkan cara sahaja, bukan pada radiograf yang sebenar. So, ini dia gunakan filem roll filem. Okey, sama saja sebenarnya. Okey, cara dia kita perlu zerokan atau tekan button untuk zerokan bacaan. Kemudian kita tekan button untuk baca nilai density pada filem radiograf kita. So, kita baca nilai density bagi setiap tangga. Sekiranya ada 21 tangga, maka 21 lah nilai density yang kita perlu dapatkan. Kemudian apabila kita sudah mendapat semua nilai density untuk setiap 21 tangga, maka apa yang perlu kita buat ialah kita rekodkan kesemua density itu supaya kita mudah untuk plotkan graf. Selepas ujian sensitometri kita dah lakukan, maka kita boleh teruskan dengan mencari indeks kabut. Kalau lihat di belakang saya ini adalah satu filem yang telah kita buat ujian sensitometri, di mana kita dah dedahkan cahaya sensito pada filem tersebut dan kita pun dah cuci. Okey. So, bagaimana kita nak dapatkan indeks kabut? Okey, pertama, pilih 2 kawasan di atas filem yang tidak menerima dedahan. So, kalau kita tengok pada kawasan 1 ini, tangga 1 adalah kawasan yang tidak menerima dedahan. Okey. Seterusnya, ambil nilai bacaan densitinya. So, kita ambil nilai bacaan pada tangga 1, kedua-dua bacaan. Maknanya pada tangga 1 sebelah kiri dan pada tangga 1 di sebelah kanan. Okey, bahagikan kepada 2 untuk dapatkan nilai purata. Okey. Had index density bagi base kabut tidak boleh melebihi 0.25. Ya. Kena ingat. Seterusnya kita terus kepada indeks kelajuan. Bagaimana kita nak mendapatkan nilai indeks kelajuan, ya? Untuk mencari indeks kelajuan, kita perlu cari satu tangga yang mempunyai density sama atau hampir dengan 1.0. Biasanya tangga tengah atau jalur tangga bernombor 11, ya. Nombor tangga ini digunakan sebagai mengukur indeks kelajuan bagi pengukuran yang seterusnya. So, indeks kelajuan hendaklah
dekat dengan nilai 1.0 tambah base tidak lebih dari 1.2 dan tidak kurang dari 0.9. Okey. Seterusnya kita pergi kepada indeks kontras pula. Bagaimana hendak mendapatkan nilai indeks kontras. Untuk mendapatkan nilai indeks kontras, kita perlu pilih satu tangga dengan densiti paling hampir dan tidak melebihi 2.2. Kemudian, kita pilih tangga kedua dengan densiti paling dekat tetapi tidak kurang daripada 0.45. Seterusnya, kita boleh tolakkan nilai densiti paling tinggi dengan nilai densiti yang rendah. Okey. Maka nilai densiti yang telah kita dapat itu dikenali sebagai nilai indeks kontras. Biasanya pada tangga 13 dan 9 ya. Okey. Maka nilai indeks kontras adalah sepatutnya tidak lebih dari 2.2 dan tidak kurang dari 0.45. Okey. Untuk height index, indeks kabut adalah sepatutnya tidak boleh lebih daripada 0.25 untuk base plus kabut. Dan indeks kontras dan indeks kelajuan seharusnya tidak kurang atau lebih dari 10% setiap hari apabila kita menjalankan ujian sensitometri. Okey, apabila kita dah buat ujian sensitometri atau semua ujian-ujian tadilah seperti suhu, nilai pH, kita perlu rekodkan semua keputusan ujian dalam carta processing control. Okey, carta ini adalah berbeza untuk semua jabatan bergantung kepada brand prosesor automatik tersebut. Okey. Sekiranya anda tengok contoh pada carta yang dipaparkan, okey, dekat situ dia ada tulis prosesor tu, kita letakkan nama brand prosesor, location jabatan, okey. Kemudian filem, jenis apa, laju, emulsi filem, okey. Kemudian density untuk speed, step berapa, step tu bermaksud tangga berapa. Kemudian ada base fork dan kemudian kontras dan sebagainya. Dan kita memang perlu rekodkan di atas carta yang disediakan oleh jabatan, okey. Okey, seperti yang saya explain tadi, keputusan QC atau semua ujian kita perlu rekodkan atas carta QC. Okey, seperti suhu pembangun, additive processor yang dikawal, kadar penambahan pembangun, gravity spesifik pembangun, kadar penambahan fixer, tarikh ujian dilakukan, nilai indeks kelajuan, indeks kontras dan juga indeks kabut. Serta step mana yang kita pilih, ya. Maknanya tangga mana yang kita pilih untuk melihat nilai indeks kelajuan, kontras dan kabut tersebut. Okey. Seterusnya kita pergi kepada penentuan titik rujukan untuk indeks kabut, kelajuan dan kontras. Okay. Untuk menentukan nilai rujukan, okey, perlu mendapatkan nilai indeks purata dengan memproses beberapa jalur sensitometri mengikut kaedah berikut. Okey, pertama, proses beberapa filem pada hari yang sama, atau kedua, proses sekeping filem untuk setiap 5 hari. Ya. Untuk kedua-duanya, iaitu 1 dan 2, kita perlu guna bekalan filem yang sama, bukan bekalan filem yang berbeza atau bekalan filem yang lama kemudian bekalan filem yang baru. Kita tak boleh campur, ya. Kita perlu guna bekalan filem yang sama, ya. Okey, next step seterusnya adalah prosedur untuk tentukan rujukan bagi lintasan ataupun crossover. Untuk prosedur bagi lintasan atau crossover, prosedur dilakukan apabila menerima filem baru, ya.
kita ambil 3 hingga 5 keping filem batch lama dan 3 hingga 5 keping filem batch baru. Okey, proses pada masa yang sama dalam keadaan pemprosesan yang sama. Proses itu bermaksud kita buat ujian sensitometri dan kita proses lah, ya. Kemudian kita dapatkan purata indeks. Jika tiada perbezaan, guna indeks rujukan yang lama, dan jika ada perbezaan, dapatkan nilai indeks yang baru. Bilakah kita perlu melakukan ujian sensitometri? Okey, pertama, semasa prosesor baru dipasang. Kedua, setiap hari atau 3 kali seminggu, ataupun selepas servis. Kemudian selepas penukaran bahan kimia fixer atau developer. Okey, setakat ini dulu untuk bahagian ujian QC prosesor automatik. Untuk next kelas kita akan pergi kepada pencucian dan pengendalian prosesor automatik pula. Okey, bye. Terima kasih.